A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Hud alaihi salam. Ayat 87. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Itu ayat 84. 82, 85 dan 86. Ayat 84, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ila madyana akhahum Syu'aibah qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khair wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit. Maksudnya, dan kami telah utuskan ke Madian saudara mereka Nabi Syuaib AS. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada bagi kamu daripada Tuhan melainkan Dia, dan janganlah engkau kurangkan sukatan dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam kesenangan, dan sesungguhnya aku takut ke atas kamu azab pada hari yang meliputi. Pertama, pengajaran pertama, dakwah pertama semua para Nabi dan Rasul ialah mengajak manusia agar mentauhidkan Allah dan tidak menyembah melainkan Allah sahaja. Kemudian mereka akan mengajak kaumnya meninggalkan perbuatan kemungkaran yang besar selepas syirik kepada Allah. Dan begitulah seterusnya. Yang kedua, kemungkaran utama yang dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib selepas mensyirikkan Allah ialah mengurangkan timbangan
dan mengambil harta orang lain tanpa hak. Yang ketiga, apabila manusia tidak ada rasa sayang dan rahmat kepada orang lain, maka dia akan mementingkan dirinya sahaja, walaupun terpaksa melakukan kezaliman kepada orang lain. Seperti mengurangkan timbangan. Yang keempat, dosa mengurangkan timbangan lebih besar sekiranya ia dilakukan oleh mereka yang sudah memiliki harta dan kekayaan. Yang keenam, yang kelima, Allah tidak akan mengazab manusia yang dengan azab yang dahsyat di dunia, melainkan disebabkan dosa kufur dan syirik kepadanya. Di mana kaum Nabi Syuaib adalah penyembah pokok. Okey, ayat 85. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Maksudnya, dan wahai kaumku, sempurnakan sukatan dan timbangan dengan adil, dan jangan kamu kurangkan hak-hak manusia sedikit pun, dan jangan kamu melakukan kerusakan di atas muka bumi. Pengajarannya, ibadat yang betul adalah berasas kepada akidah yang sahih dan akan menghasilkan akhlak yang mulia. Yang sentiasa menghormati hak orang lain. Yang kedua, haram melakukan kerusakan
di atas muka bumi kecuali kerosakan dengan tujuan untuk melakukan islah seperti Khidir memecahkan kapal orang-orang miskin dengan tujuan untuk menyelamatkannya dari dirampas oleh raja yang zalim. Ayat 86. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaikum bihafiz. Maksudnya, apa yang Allah kekalkan adalah lebih baik bagi kamu sekiranya kamu adalah orang yang beriman, dan tidaklah aku menjadi penjaga kepada kamu dan amalan kamu. Pengajarannya, keuntungan daripada hasil yang halal adalah jauh lebih baik walaupun sedikit daripada keuntungan melalui cara yang haram walaupun banyak. Kerana keuntungan yang sedikit, keuntungan yang halal membawa kepada keberkatan dan redha Allah. Yang kedua, tugas para Nabi dan Rasul bukanlah untuk menjaga akidah dan amalan manusia, melainkan hanya sebagai penyampai sahaja. Okey, kita sambut tadabbur. Okey, ayat malam ni adalah respon kaum Nabi Syuaib atas dakwah yang disampaikan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya. Nabi Syuaib berdakwah kepada dua perkara. Pertama, U'budullah, sembahlah Allah. Yang kedua, jangan kurangkan timbangan. Ini jawapan kaumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu mereka berkata, ya Syuaib, wahai macam biasalah, bila manusia tidak beriman, melahirlah akhlak yang buruk dan biadab. Iaitu di sini akhlak buruknya apa? Tidak menghormati para nabi dengan hanya panggil nama, ya Syuaib. Sepatut nabi dipanggil dengan nama, ya Nabi Allah. Okey, wahai Syuaib, as-salatuka, adakah
Ini A ni huruf istifham. Istifham ada dua. Satu majazi, yang kedua hakiki. Jadi biasa dalam Quran ni soalannya adalah istifham majazi. Adakah salatuka? Ada dua bacaan. Satu salatuka, yang kedua as-salawatuka. Dua-dua bacaan adalah sahih. Kalau as-salatuka mana satu? Adakah solat engkau? Satu solat. Kalau as-salawatuka, adakah solat engkau? Jamak. Okey, apa makna dia? Ada ahli tafsir mengatakan pendapat pertama, as-salatuka maknanya ialah doa. Doa ataupun dakwah. Sebab solat-solat tu asalnya maknanya dari segi bahasa pada as-salatu. As-salatu asalnya ialah makna ad-du'a. Sebab itulah solat yang kita solat 5 waktu sehari semalam tu penuh dengan doa, bermula daripada awal sampai ke akhir. Awalnya lepas takbir kita baca apa? Doa iftitah, doa. Kemudian baca Fatihah, ada doa? Ada. Kemudian zikir masa rukuk, ada doa? Ada kan? Apa doanya? Tak, itu zikir. Doa ni doa permintaan. Minta apa-apa je lah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu doa. Kemudian masa sujud pun ada doa, antara dua sujud pun ada doa, masa tahiyat pun ada doa, dan tempat yang paling mustajab doa dalam solat ialah ketika sujud. Jadi solat-solat itu sebenar maksudnya doa. Sebab itulah apa yang kita baca dalam solat kena faham, sebab kita sedang meminta. Masuk akal tak kita minta sesuatu pada orang yang kita sendiri tak faham? Tak masuk akal. Okey. Yang kedua, solat ni makna dia solatlah perbuatan bermula dengan salam dan bermula dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Jadi pendapat paling kuat solat di sini ialah solat betul-betul lah. Jadi Nabi Syuaib ni ada solat tak? Solat apa ni? Adakah solat 5 waktu macam kita? Tidak. Tapi walaupun tidak ada solat 5 waktu, semua para Nabi ada solat. Bahkan doa Nabi Ibrahim apa? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Jadi semua para Nabi mesti ada solat. Bahkan Nabi kita SAW sebelum diwajibkan solat 5 waktu, Nabi dah solat dah di Mekah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Solat apa tu? Ada pendapat mengatakan solat 2 rakaat dan tak terikat dengan waktu. Menunjukkan apa ni? Solat adalah satu benda yang sangat penting dan menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Okey, jawapan kaum Syuaib, Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib ialah, adakah patut solat engkau tak muruka, menyuruh engkau an natruka, agar kami meninggalkan ma ya'budu, apa yang ya'budu ni fi'il mudhari', apa yang sentiasa
Disembah oleh apa dia? Nenek moyang lah. Okey. Satu bantahan kaum Nabi Syuaib. Adakah solat engkau menyuruh engkau agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Apa yang disembah oleh nenek moyang ni kaum? Semua pokok. Nenek moyang mereka masih hidup ke dah mati? Dah mati. Tapi Allah diguna fi'il mudhari' ya'budu. Ya'budu menunjukkan macam mana bapa-bapa dah mati tapi ayah dia sedang menyembah. Bila anak sembah apa yang bapa sembah, seolah bapa tu terus sedang menyembah. Okey. Kenapa kaum Nabi Syuaib mengatakan solat engkau? Kenapa solat? Sebenarnya yang Nabi Syuaib cakap pada sembah Allah. Dakwah dia bukan solat. Boleh faham? Yang Nabi Syuaib cakap ialah satu, sembah Allah. Yang kedua, tinggalkan perbuatan mengurangkan timbangan. Nabi Syuaib tak pernah cakap pun solat ni menyuruh engkau supaya tinggalkan sembahan lama. Ahli tafsir mengatakan solat ni adalah gambaran kepada agama. Solat tu adalah agama, agama tu adalah solat. Kenapa? Sebab solat tiang agama. Nabi sebut apa dalam satu hadis? Al-ahdu bainana wa bainal kufri wasyirki as-salah. Perbezaan antara kita dengan kufur dan syirik ialah solat. Seolah agama seseorang tergambar dalam kalau kamu Islam, buktinya solat. Kalau kamu tak solat, kamu bukan Islam. Sebab tu dalam surah Mudassir ayat 38 46. Okey. Ayat surah Mudassir ayat 42. Ini perbualan antara ahli syurga dengan ahli neraka. Jadi ahli syurga melihat ahli neraka sedang dibakar. Jadi mereka ahli syurga sempat bertanya kepada ahli neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa benda? Salaka apa mana? Apa yang menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam neraka saqar? Apa jawapannya? Ahli neraka menjawab. Mereka berkata, "Lam naku minal musallin." Kami masuk neraka saqar sebab kami tak solat. Sepatut jawapan yang paling logiknya apa? Sebab kami tak beriman. Qalu lam naku minal mu'minin, kan? Penyebab utama masuk neraka sebab tak beriman. Tapi dia jawab apa? Menunjukkan apa? Solat itulah gambaran iman kamu. Kalau tak solat, kamu dah tak ada iman. Lepas tu ada orang kata, bila orang puasa tapi tak solat. Dia puasa tapi tak solat. Ada ustaz cakap, jangan bagi tahu dia puasa kamu tak sah, puasa kamu tak diterima sebab kamu tak solat. Jangan cakap macam tu. Sebab apa? Kalau kamu cakap macam tu, dia akan puasa pun dia tinggal. Supaya apa? Paling kurang dia puasa. Paling kurang dia puasa. Tapi kalau ikut ayat ni, ada faedah puasa dia? Tak ada faedah. Jadi mana lebih baik? Kita begitu terus terang. Kalau kamu puasa tapi tak salat, tak ada mana. Ataupun kita jangan bagi tahu puasa kamu tak diterima. Terus terang. Kenapa? Tapi nanti terus terang dia tinggal terus puasa pula. Sebab solat tu adalah tiang agama. Bila tak ada tiang, rumah tu roboh lah.
Bila rumah tu roboh, kamu puasa ke haji ke nak letak kat mana? Tempat nak letak pahala tak ada. Okey. Kadang-kadang kita berlembut tak kena tempat. Teruskan puasa kamu. Semoga Allah terima. Tengok. Jawapan kedua apa dia? Sebab apa ahli neraka ni masuk neraka? Walam naku nut'imu al-miskin. Sebab kami tak bagi makan. Besar tak? Tak bagi makan orang miskin. Besar tak dosa dia? Besarlah, penyebab masuk neraka. Makna yang pertama solat, yang kedua apa kaitan solat dengan bagi makan orang miskin? Solat hubungan dengan Allah, bagi makan pada orang miskin hubungan dengan Islam. Mesti ada dua hubungan, hablum minallah, hablun minan nas. Kalau kamu salat tak peduli pada miskin, tak selamat. Kalau kamu kaki bagi makan orang miskin tapi tak salat, lagi tak selamat. Okey. Cuba balik pada itu satu. Solat tu adalah ibarat sebagai agama. Jadi soalannya, kaum dia berkata, adakah agama engkau menyuruh engkau agar kami meninggalkan ibadat nenek moyang kami? Kenapa mereka sebut ibadat nenek moyang kami? Dia tak kata, adakah patut agama engkau menyuruh kami tinggal ibadat kami? Bisa tak? Menyuruh solat engkau menyuruh kami tinggal ibadat kami. Satu lagi, solat engkau menyuruh kami tinggal ibadat nenek moyang. Beza tak? Apa beza? Mana dia nak beritahu kami buat ni bukan reka-reka, bukan benda bid'ah, benda yang ori daripada 7 keturunan ni. Kemudian yang pengasas pula bukan 2 pupu, bukan 3 pupu, bapa sendiri, atuk sendiri. Takkanlah bapa atuk buat benda yang menyesatkan kami. Kuat tak hujah tu? Sebab tu sampai hari ni hujah ni lah dipakai. Ni dah lama orang buat, baru balik Mesir nak tegur pula. Okey. Satu lagi, sebenarnya kalau kita kata solat tu menyuruh manusia meninggalkan benda-benda yang syirik, kufur, maksiat, sebenarnya betul ke salah? Soalan. Kalau ikut ayat ni, solat menyuruh manusia supaya tinggal benda-benda yang kufur, syirik dan maksiat. Betul ke salah? Betul. Apa tujuan sebenar solat? Ada dalil? Surah apa? Surah apa tu? Sama Nabi tak ada handphone, tak boleh nak Google. Cuba buka surah Al-Ankabut ayat 45. Okey. Utlu apa dia? Daripada tilawah. Jadi Allah perintah, ini fi'il amar. Bacalah wahai Muhammad, dan perintah pada Nabi Muhammad juga adalah perintah kepada, termasuklah kita sebagai umat Nabi Muhammad. Bacalah, dan bila sebut baca mesti faham, baca dan ikut. Baca, faham dan ikut. Apa? Ma'uhiya, apa yang telah diwahyukan kepada engkau. Baca apa ni? Quran. Minal kitab, daripada Al-Quran. Dan lepas baca buat apa? Wa aqimis solat, dirikan solat. Kenapa kena dirikan solat? Sebab ini sebabnya, inna solata, sesungguhnya solat itu tanha, mencegah. Solat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji wal munkar,
Apa beza fahsyak dengan munkar? Fahsyak ni perbuatan keji, dosa besar. Berzina, minum arak, bunuh. Wal munkar, dosa kecil. Kenapa kena solat? Sebab kamu tak boleh buat benda munkar. Apa pencegah kemungkaran yang paling berkesan? Solat. Sebab tu ada hadis, walaupun dhaif, tapi dari segi maksudnya betul. Bila ada seorang mencuri dan dia adu pada Rasulullah, Rasulullah kata, insya-Allah solatnya satu hari akan menghalangnya daripada dia mencuri. Nabi tak kata panggil polis tangkap dia. Sebab kalau panggil polis ditangkap, kadang-kadang dia mencuri juga di dalam penjara. Jadi daripada maksud ni menunjukkan alat pencegah yang paling berkesan untuk mencegah kemungkaran ialah solat. Macam mana tu? Macam mana solat boleh mencegah kemungkaran? Cuba bayangkan kita solat dalam keadaan kita faham apa kita baca, kita ambil wuduk, kita angkat takbir, kita rokok, semua perintah Allah kita ikut daripada mula takbir sampai bagi salam. Dan kita menghayati setiap bacaan dan kita rasa kebesaran Allah. Dan 5 kali sehari sempat tak di celah-celah nak buat maksiat? Tak. Tapi ramai tak lepas solat buat maksiat? Sebab apa? Sebab dia solat, tengok ni, kalau ikut ayat ni, solat dulu ke baca Quran dulu? Yang mana rukun Islam? Baca Quran ke solat? Rukun Islam. Jadi mana penting? Baca Quran ke solat? Tak jawab solat. Dia solat rukun Islam. Baca Quran bukan rukun Islam. Rukun iman. Rukun iman percaya pada Quran, bukan baca. Tengok Allah bagi tahu kena dirikan solat sebab solat akan mencegah kemungkaran. Macam mana orang yang solat tahu benda tu kemungkaran sehingga dia berhenti? Macam mana dia nak tahu? Semua kemungkaran ada Allah sebut dalam Quran. Semua fahsyak ada dalam. Jadi kalau dia tak faham dalam Quran, dia akan solat, dia buat mungkar. Betul tak? Memanglah. Lepas solat buka aurat, lepas solat mengumpat, lepas solat rasuah, lepas solat ambil hak orang. Lepas solat zalim pada anak, zalim pada isteri. Sebab perkara mungkar dan fahsyak yang dalam Al-Quran dia tak faham. Sebab apa tak faham? Sebab dia baca untuk khatam sahaja. Sebab tu Allah kata utlu, baca. Cuba buka ni tafsir Syekh Sa'di. Okey. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam mentafsirkan ayat tadi, ayat utlu ma uhiya ilaika, iaitu ya'muru ta'ala, Allah Ta'ala menyuruh bitilawati wahyihi. Allah menyuruh dalam ayat tadi supaya membaca wahyunya, wa tanzili, dan apa yang diturunkannya. Wa huwa hazal kitabil azim, apa yang diwahyukan iaitu kitab yang agung. Wa ma'na tilawatihi, dan makna tilawah kitab itu ialah ittiba'uhu, ikut. Makna tilawah ialah ikut. Macam mana ikut? Bintisali ma ya'muru bihi, dengan mentaati apa yang diperintah oleh Allah dalam Al-Quran. Satu, ikut ialah dengan mentaati apa yang diperintah oleh Allah. Yang kedua, wajtinabi, dan menjauhi ma yanha anhu, apa yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi satu, buat apa yang Allah suruh. Yang kedua, tinggal apa yang Allah larang. Walihtida'u, dan berhidup berpandukan dengan hudahu, petunjuk Al-Quran. Wa tasdiqi akhbarihi, dan membenarkan semua berita-berita dalam Quran, cerita akhirat, cerita syurga, cerita neraka, wajib kamu baca, faham dan benarkan.
wa tadabbur ma'anihi, dan mentadabbur makna-makna. Ini makna tilawah. Lepas tu baru Allah suruh wa aqimis solat. Betul kan? Sebab itulah yang pertama turun Al-Quran, bukan wajib solat. Bila wajib solat diturunkan? Tahun berapa? Sebelum apa? Ketika Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj tahun berapa? Yang nak tahu tengok kalender. Dia lepas Nabi pergi ke Taif, lepas tu balik daripada Taif, Allah jemput naik ke langit. Lebih kurang tahun ke-11 Nabi dibangkit sebagai Rasul. Sebelum Nabi berhijrah. Mana lebih kurang 10 tahun Nabi baca Al-Quran pada para sahabat, salat belum wajibkan lagi. Menunjukkan apa tu? Sangat penting faham apa yang dalam Quran, baru solat. Tapi sekarang dah terbalikkan. 30 tahun solat, satu ayat pun tak faham. 30 tahun solat, lepas solat buat maksiat. Kita balik pada ayat kita. Bukan, ayat tadi. Surah Al-Ankabut. Jadi kenapa dulu? Baca Quran dulu baru? Jangan pula auta pula. Okey, sekarang kita berhenti solat dulu. Kita tadabbur Al-Quran. Masa ni tak diwajibkan solat, tak perlulah solat. Tapi sekarang solat dah diwajibkan. Kamu solat, kamu tadabbur. Sebab tu beza tak? Masa kita solat dan kita tak faham Quran, dengan kita solat dan kita faham sebahagian Quran, beza tak? Beza. Sangat berbeza. Jadi solat tu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan wala zikrullahi akbar. Pastilah zikir pada Allah itu adalah paling besar. Apa maksud zikir pada Allah ni? Yalah, mengingati Allah tu apa maksud dia? Tapi sebelum tu Allah sebut tentang apa? Solat kan? Jadi pendapat pertama, baca wahyu, baca Al-Quran, kemudian dirikan solat, kerana solat akan dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Allah kata zikir kepada Allah itu adalah paling besar, iaitu solat. Dalam sepanjang hari banyak zikir-zikir kan? Tapi dalam banyak-banyak zikir yang paling besar, yang paling utama ialah solat. Kenapa? Kenapa zikir solat tu adalah zikir yang paling besar? Siapa boleh jawab ni sebagai cuti awal raya? Sebab rukuk. Zikir ada berapa jenis? 3. Pertama, zikir hati. Yang kedua, lisan. Yang ketiga, semua tiga-tiga jenis ini ada dalam salat. Zikir hati ada tak? Ya, kita niat, kita rasa kebesaran Allah. Zikir lisan, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la. Zikir anggota badan, tiga-tiga jenis zikir ada dalam salat. Apa dia? Tak, saya nak bagi cuti pada pelajar. Kalau saya cuti, mana pelajar cuti? Tak boleh. Tak boleh. Dan Allah sebut dalam surah Taha ayat 14. Aqimis salat. Aqimis salata li zikri. Pendek je. Ingatlah, dirikan salat untuk apa? Untuk ingat aku. Jadi macam mana kamu salat, mula angkat takbir, fikiran melayang je sampai bagi salam. Tak sampailah tujuan, dirikan salat untuk. Bahkan dalam solat lah banyak benda dia ingat.
Betul kan? Yang hilang 3 hari pun jumpa dalam solat. Hebatnya dia dalam masa solat 5 minit, dia boleh ingat 100 benda. Tapi masa dia tengok bola, dia ingat berapa benda? Satu benda, fokus kan? Semua ada pengalaman. Siapa pernah tengok bola, masa tu jumpa kunci. Kalau betul, pembohong. Sebab tempat lain, masa lain dia boleh fokus. Masa makan dia boleh fokus. Masa bersembah dia boleh fokus. Tapi masa solat, semua benda masuk. Allah kata, dirikan solat untuk ingat padaku. Okey, itu pendapat pertama. Zikir kepada Allah sangat paling besar ialah solat. Pendapat kedua apa dia? Pendapat kedua, zikir yang paling besar ialah di luar solat. Zikir yang paling besar ialah di luar, bukan solat. Kenapa? Sebab kalau solat 10 minit dah besar, yang di luar solat berapa minit? Sentiasa. Allah kata apa? Allah sifat ke ulul albab, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, sepanjang masa. Bahkan ada surah An-Nisa, Allah kata fa iza qadaitumus salah fazkurullah. Bila kamu selesai solat, berzikir pada Allah. Lepas selesai solat, berzikir. Sampai bila? Lepas solat, berzikir. Zikir tu sampai bila? Sampai apa? Surah An-Nisa. Fa iza qadaytumus salah fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim fa iza tma'nantum. Lepas zikir, sepatutnya hasilnya apa? Tenang. Apabila kamu zikir dan kamu dapat ketenangan, dirikan solat. Lepas solat, zikir. Dan bila zikir dapat ketenangan, solat. Makna apa tu? Hidup kita 24 jam. Ada kan? Surah An-Nisa ada? Ayat 103. Dan ayat ini juga kata ulama, sebenar doa bukan lepas solat. Doa bila? Dalam solat. Ayat tu mengatakan, bila kamu selesai solat, fazkurullah. Zikir, bukan doa. Okey. Kemudian Allah kata, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita balik ayat ni. Jadi dari segi, kalau ikut syariat Nabi Muhammad, betul apa yang disebut oleh kaum Nabi Syuaib, salat kamu ni menyuruh kami meninggalkan semua kemungkaran. Betul. Dan kalau dikatakan salat ni adalah agama pun betul. Bila kamu beragama, kena tinggal semua yang benda yang salah, termasuklah benda yang bid'ah. Okey. Jadi sebenarnya, cuba kita faham. Kenapa dia cakap, kenapa solat kamu menyuruh kami tinggal benda yang syirik? Bagi mereka tak syirik lah. Dan satu lagi, solat kamu ni, atau agar kena terjemah kami tidak buat, ataupun kami tinggal apa yang kami buat, ataupun solat kamu menyuruh kami tinggal apa yang kami lakukan fi amwalina, dalam urusan harta kami ataupun urusan ekonomi kami. Manasya, ikut kehendak kami. Apa maksud? Jadi bila Nabi Syuaib berdakwah pada kaum dia faham apa dia?
apa jenis agama ni sampai nak masuk campur urusan ekonomi. Itu fahaman manusia yang tak faham agama. Iaitu agamalah. Kamu solat jangan campur aduk dengan urusan dunia. Ada kan sekarang? Apa hal ni? Solat ni sampai solat lah. Kenapa nak cegah apa yang kami dah buat? Fahaman yang agama suku, termasuklah politik pun suku. Mungkin orang Islam tak faham, taklah sama dengan kaum Nabi Syuaib, tapi amalan mereka seolah ada persamaan. Ramai tak yang lepas solat seolah urusan agama dah habis. Betul kan? Habis solat dah bertukar dah image-nya, cara bercakapnya, akhlak dah bertukar dah. Seolah mereka faham agama hanya solat, ataupun agama masa solat, ataupun dalam masjid, ataupun masa pergi Mekah aja. Sampai Mekah. Bila pergi Jeddah, belum sampai Malaysia, Jeddah aja dah bertukar dah. Kadang-kadang pergi masjid kan, belum balik rumah, luar pagar masjid dah lain dah. Berkepul kan? Kenapa? Sebab dia tak faham tujuan solat ialah untuk macam mana dia nak faham? Sebab dia tidak tadabbur Al-Quran. Okey. Innaka sesungguhnya engkau lam pasti engkau Al-Halim. Apa dia Halim? Kita banyak kali dah jumpa. Sabar dalam apa? Sabar dalam menghukum orang yang bersalah dalam keadaan kita mampu. Dia terjemah bahasa Melayu penyantun. Pasti engkau, dia tak boleh nak terjemah bagi orang faham. Kalau tak cukup ruang, panjang. Jadi penyantun je lah. Ar-Rashid, yang berakal. Okey, siapa yang cakap ni? Kaum Nabi Syuaib. Dia cakap pada siapa ni? Bila Nabi Syuaib ajar berdakwah, sembah Tuhan, tinggalkan kurang timbangan, apa dia kata? Adakah patut agama kamu suruh kami tinggal ibadat nenek moyang kami, dan supaya kami tinggal perbuatan kami mengurangkan timbangan? Engkau ni memang penyabar dan memang cerdik. Sebenarnya ayat ni puji ke? Sindir. Macam mana sindir tu? Kalau budak kan, kita tanya soalan, kali pertama tak boleh jawab. Okey, kita sabar lagi. Kali kedua tak boleh jawab. Kali ketiga tak boleh jawab. Kita kata, kamu ni memang pandai lah. Maksud apa tu? Orang tu tinggi. Kita kata, kamu ni memang rendah lah. Baguslah. Ayat tu sebenar nak. Jadi apa kaum Syuaib nak sindir Nabi ni? Kamu ni terlalu penyabar lah. Tak sabar-sabar nak suruh kami tinggal perbuatan nenek moyang. Apa hal ni? Lepas tu kamu ni terlalu cerdik. Sebenarnya dia nak kata apa? Yang sebaliknya. Kamu ni memang bodoh. Ada pula amalan nenek moyang sekian lama tak ada siapa tegur. Tiba-tiba kamu datang menegur. Kamu ni memang buat kerja bodoh. Contoh sama dengan ayat surah Ad-Dukhan. Okey.
Cuba tengok, Allah nak menyindir ahli neraka. Inna syajarataz zakum, sesungguhnya pokok zakum. Pokok zakum ni di mana? Dalam neraka. Itulah antara kekeliruan yang ditimbul oleh orang musyrik Mekah ialah dia kata tak masuk akal. Dalam api boleh keluar pokok. Kat dunia boleh tak kita nyalakan api lepas tu tabur benih? Boleh? Kerja bodoh kan? Sebab tu orang musyrik kata apa? Ni kerja bodoh dah tak masuk akal. Iaitu daripada neraka keluar pokok zakum. Pokok zakum ni yang paling berduri dan paling busuk. Kemudian pokok ni untuk siapa ni? Ta'amul asim, makanan orang yang ahli neraka. Asim tu orang yang berdosa. Jadi ahli neraka ada makanan tak? Ada minuman? Ada. Dan bila dia makan zakum ni, kalmuhli, panas tu seperti tembaga yaghli yang mendidih fil butun, dalam perut. Makan, lepas tu mendidih seperti tembaga yang cair. Kaghalyil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat-sangat panas. Siapa pernah minum air yang tengah mendidih? Pernah? Boleh tak? Cuba panggil yang tak solat tu. Yang tak solat bagi air yang tengah mendidih. Dia tak sanggup. Walaupun hanya masuk ni sempat keluar balik kan. Tapi yang dalam neraka ni boleh tak masuk keluar balik? Tak, dia masuk sampai ke dalam, hancur isi perut. Masuk lagi sampailah bila-bila. Khuzuhu, lalu dikata kepada malaikat, ambil dia, tangkap dia, fa'tiluhu, kemudian heretnya ke sawail jahim, di tengah-tengah neraka jahim. Sawa tu mana tengah. Semua lepas tu subu apa dah? Tuang. Fauqa ra'sihi, fauqa apa dah? Atas, ra'sihi kepala. Kemudian tuang di atas kepalanya min azabil hamim, daripada azab yang sangat panas. Kemudian dikata padanya, zuk, rasalah, innaka antal azizul karim, rasalah engkau ni orang yang paling perkasa dan orang paling mulia, silakan rasa. Ayat ni apa ni? Puji ke kutuk? Kamu dulu kat dunia kamu rasa kamu orang yang aziz, hebat, kemudian karim, mulia, dipuja dan sebagainya. Okey, sekarang silakan. Engkau memang al-aziz, dan sebenarnya dua sifat ni siapa? Allah. Tapi Allah guna untuk ini dia panggil azab. Azab dalam bentuk mental. Okey. Kita balik pada ayat kita. Dah habis dah? Qal, apa jawab balik Nabi Shu'aib? Qal, dia berkata, ya qaumi, wahai bahasa lembut dan bahasa mesra kekalkan, walaupun mad'un kita tolak. Ara'aitum, Ara'aitum ni kamu fikir, lepas tu bagi tahu aku. Akhbiruni, dia terjemah apa tu? Bukan setakat fikir dan bagi tahu aku. Kita ambil hujung dia, bagi tahu aku. In kuntu, sekiranya, kuntu adalah aku, ala bayyinah, atas bukti yang nyata ataupun jelas, min Rabbi, dari penciptaku. Sekiranya aku berada di atas bukti yang nyata
Di sini pengajarannya, semua para Nabi bawa bukti yang nyata. Dan bukti itu daripada siapa? Tak ada satu pun yang para Nabi bawa tak jelas, mengelirukan. Semua bayyinah. Jadi kalau ada orang tak faham Quran, itu salah siapa? Salah orang, bukan salah Al-Quran. Warazaqani. Kemudian warazaqani, dan dia iaitu Allah memberi rezeki kepadaku minhu, darinya, memberi kepadaku rezeki. Dan rezeki itu adalah rezeki yang apa maksud ni? Aku ajak kamu sembah Allah, kamu tolak. Ajak tinggal perbuatan zalim, ambil hak orang, kamu tolak. Okey, andai sekiranya jelas aku ni bawa bukti nyata daripada Tuhan aku. Kemudian Allah pun bagi juga pada aku rezeki yang, apa maksud rezeki yang baik? Bila dia beritahu Allah bagi pada aku rezeki yang baik, sebenarnya Nabi Syuaib nak beritahu apa? Yang Allah bagi pada kamu adalah rezeki yang haram, sebab daripada menipu. Tiba-tiba kamu nak suruh aku ikut agama kamu, kamu nak suruh aku sesat. Adakah masuk akal? Tak masuk akal. Boleh faham? Ini salah satu cara nak buka minda. Aku dah ada bukti yang jelas, dan bukti ini bukan aku reka daripada Tuhan. Kemudian rezeki aku pula rezeki yang baik, halal, aku tak menipu. Okey je aku hidup berkat. Tiba-tiba kamu nak suruh aku buat macam kamu yang terang-terang salah. Tak masuk akal. Dan di sini juga Nabi Syuaib nak beritahu, aku dakwah kamu ni, ajak kamu ni bukan sebab duit, sebab aku dah ada duit. Ada riwayat mengatakan Nabi Syuaib ni memang hidup dia senang, kaya. Okey, kemudian wama uridu, dan tidaklah uridu, tidaklah aku ingin an ukhalifakum, menyelisih kamu ila kepada ma anhaakum, apa yang aku larang kamu, anhu tentangnya. Apa maksud? Aku tidak ingin menyelisih kamu. Macam mana tu? Iaitu aku larang kamu, tapi aku buat. Aku tak nak. Itu perbuatan orang yang tak ikhlas. Masuk akal tak? Aku larang kamu jangan kurangkan timbangan. Tiba-tiba aku pun kurangkan timbangan. Sebab kaum Nabi Syuaib nak tak Nabi Syuaib ikut mereka. Jadi hujah Nabi Syuaib apa dia? Aku tak akan buat. Suruh orang tapi aku tak buat. Larang orang tapi aku buat. Sebab itu perbuatan orang yang perbuatan apa tu? Munafik lah. Cakap tapi tak buat. Berjanji tapi tak tunai. Sebab itulah ada 3 ayat yang ulama kata dia paling takut baca 3 ayat ni. Bila nak baca dia fikir 10 kali. Ayat pertama surah Baqarah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Maksudnya, adakah patut kamu suruh orang buat baik tapi kamu lupa diri kamu, sedangkan kamu baca Quran, kamu baca kitab. Kita suruh anak kita solat awal tapi kita solat lambat. Kita suruh anak kita tutup aurat tapi kita tak tutup. Adakah patut? Tak ada. Afala taqilun?
Kamu tak berakal ke? Satu ayat. Yang kedua ayat ni. Sebelum ni apa dia? Ma uridu an ukhalifakum. Aku tak nak menyelisih kamu. Iaitu aku larang kamu, tapi aku sendiri buat. Aku tak nak. Banyak tak kita larang orang tapi kita sendiri buat? Banyak tak? Jangan buang masa main telefon je. Tapi kita jangan beli barang sampai membazir. Tapi bila giliran kita membeli, okey sikit je. Ayat ketiga apa dia? Ayat ketiga. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu cakap apa yang kamu tidak? Kenapa? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Iaitu sangat besar kemurkaan Allah bila kamu cakap apa yang kamu. Tiga ayat ni ulama takut nak baca. Saya pun takut nak mengajar ni. Sebab apa? Bila saya suruh orang, saya tak buat, saya dapat apa? Kemurkaan yang besar daripada Allah. Cuba buka hadis. Okey, an Usama bin Husain. Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dia berkata, sami'tu. Aku mendengar Rasulullah SAW yaqul bersabda, yu'ta birrajuli, dibawa datang seseorang yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fayulqa finnar, lalu orang ni dicampak dalam neraka. Fatan daliqu aktabu batni, maka bila dicampak dalam neraka, isi perut dia terburai keluar dengan cepat. Fayaduru biha kama yaduru al-himar birraha, maka bila isi perut dia terburai, dia pun tawaf keliling isi perut dia, sebagaimana keldai tawaf tempat yang diikat tu. Isi perut ni busuk kan, sepatut dia lari, tapi dia tawaf sekeliling tu. Kemudian fayajtami'u ilaihi ahlun nar, ahli neraka yang lain tengok dan semua datang pada dia. Fayaquluna, lalu ahli neraka bertanya pada orang ni, ya fulan, wahai fulan, malaka, kenapa kamu ni, kenapa isi perut terburai semua, kemudian kamu tawaf keliling isi perut tu? Maka kata orang ramai ahli neraka, alam takun ta'muru bil ma'ruf, bukankah masa kat dunia kamu selalu suruh orang buat yang ma'ruf, wa tanha 'anil munkar, dan kamu selalu larang orang buat mungkar. Bagus kerja kamu masa kat dunia. Maka orang ni menjawab, bala, bahkan betul. Masa kat dunia aku suruh orang buat ma'ruf, aku larang orang tinggal kemungkaran. Qad kuntu amuru bil ma'ruf, memang aku suruh benda yang ma'ruf, wala atihi, tapi aku tak buat pun. Aku suruh orang baca Quran, aku tak baca pun. Aku suruh orang solat sunat, aku tak solat pun. Aku suruh orang pergi masjid, aku tak pergi pun. Wa anha 'anil munkar, dan aku larang orang daripada mungkar, wa ati, tapi aku buat. Jangan buang masa, tapi aku buang masa. Jangan membazir, aku membazir. Jadi ahli neraka ni kenal tak si fulan ni? Pasal apa dia kenal? Sebab dia pendakwah. Kerja dia selebriti kan. Nasib baik saya bukan selebriti. Jadi hadis ni memberi amaran. Okey. Kemudian kata Nabi Syuaib, in uridu, tidaklah, uridu, aku mahu, illa, kecuali al-islah. Apa makna islah? Dulu berapa tahun, 20 tahun yang lepas, perkataan islah ni famous. Dia terjemah reformasi. Islah tu ialah reformasi. Nak terjemah apa ni? Pembaikan.
Mastata'tu, sekadar kemampuan aku. Apa maksud ni? Yang aku suruh ni semuanya, aku nak apa? Aku nak baiki kamu je. Aku nak kamu beriman pada Allah. Aku nak kamu selamat daripada. Aku tak ada kepentingan langsung. Islah. Dan islah itu pun sekadar aku mampu. Wa ma taufiqi, dan tidak ada taufiqi. Apa makna taufiq? Dan hidayah ada dua kan? Satu, hidayah ilmu ataupun dilalah. Yang kedua, hidayah amal ataupun taufik. Jadi apa makna taufik? Taufik ni mana? Selari dengan apa yang kita tahu. Allah pun bagi hidayah kedua untuk kita beramal pula. Ada yang Allah bagi hidayah untuk dapat ilmu, tapi Allah tak bagi hidayah kedua, iaitu untuk beramal dengan ilmu tu. Jadi kata Nabi Shu'aib, apa yang aku buat ni, aku dakwah pada kamu ni, sebenarnya adalah tidak ada petunjuk itu melainkan daripada Allah. Jadi semua ni adalah kelebihan. Okey, apa kaitan ayat bahagian pertama ni? Tidak aku mahu melainkan untuk islah kamu. Lepas tu dia kata, semua ni adalah dah. Sebab kalau setakat ni saja, cuba perasan, ada tak unsur-unsur mungkin dia jadi riak? Aku nak baiki kamu je. Seolah aku ni baik sangat kan? Maka dia cover dengan ayat ni. Nampak aku baik, tapi semua tu daripada Allah. Jadi kena ada dua-dua. Jangan kita, semua ni saya buat untuk kamu je. Dan saya ikhlas. Itu dah ada unsur apa? Benda tu boleh jadi haram. Dan ada ayat Quran melarang. Ayat ni saya tulis. Fala tuzakku anfusakum. Surah An-Najmu. Fala tuzakku. Tengok Fala tuzakku anfusakum. Allah kata, maka jangan kamu tuzakku pada. Sucikan diri kamu. Bila kita kata, saya solat, saya buat umrah, saya baca Quran, itu dah menyucikan diri. Jangan, haram. Sebab apa? Lepas tu Allah kata, huwa ni, hujung ni. Jangan kamu sucikan diri kamu. Bagitahu kamu buat sekian-sekian. Kenapa? Huwa, iaitu Allah, a'lamu bimanittaqa. Allah lebih tahu siapa yang sebenar bertakwa, bukan kamu. Bila kita mendakwa kita buat sekian-sekian, seolah kita rasa kita dah cukup takwa. Bukan. Allah tahu, kamu tak tahu. Betul kan? Sebab itulah sebab amalan jangan cerita pada orang. Bila cerita, itu tazkiyah. Wajib tak kita sucikan diri kita? Tak, sucikan diri kita wajib tak? Wajib. Kan kita baca doa, Allah ma'ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, bersihkan jiwaku. Tapi di sini Allah larang pula, jangan sucikan diri kamu. Kenapa pula? Ayat tu sucikan daripada syirik, daripada riak dan sebagainya. Yang ni pula, jangan sucikan diri kamu sehingga membawa kepada riak. Baca Quran dah 2 juzuk dah. Itu tu sakit. 2 juzuk. Kalau dua kali khatam okey juga. Okey. Mana?
Ingat ayat ni? Wala tuzakku anfusakum. Surah An-Najm ayat. Bila nak cerita je amalan kita, ingat ayat ni. Dan ingat ayat ni juga ni. Aku nak baiki kamu, tapi semua tu adalah daripada Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Perasan, ayat ni biasa ada seorang pemimpin baca ni. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Daripada dulu sampai hari ni dia baca. Daripada sebelum jadi pemimpin sampai hari ni. Ayat ni selalu baca. Baru 2 hari lepas saya dengar dia baca. Perasan tak? Tak perasan? PM kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia selalu baca ayat ni. Alaihi kepadanya tawakkaltu, aku bertawakal. Hanya kepadanya, kepada Allah aku bertawakal. Wa ilaihi, dan hanya kepadanya unib. Apa makna unib? Aku kembali. Jadi hebat macam mana Nabi pun, dia tak boleh lari daripada bertawakal kepada Allah. Yang kedua, mesti sentiasa kembali kepada Allah. Dalam keadaan tidak buat maksiat ke, lebih-lebih lagi ketika buat maksiat, wajib segera kembali kepada Allah. Okey. Boleh? Cukup ah? Ayat ni tak sumpah. Saya nak baca 1-2 hadis pasal i'tikaf. Hadis 669 daripada kitab Syarah Bulughul Maram, kitab bab zakat dan puasa, muka surat 260, hadis 669. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah SAW la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid wa urajjiluhu wa kana la yadkhulu al-baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, jika Rasulullah SAW memasukkan kepalanya ke dalam rumah. Masa Nabi intikaf, Nabi tak keluar rumah. Tapi kita tahu kan rumah Nabi sebelah masjid. Sebelah ni betul-betul dinding tu pemisah antara rumah dengan masjid Nabi. Jadi kata Aisyah, jika Rasulullah memasukkan kepalanya ke dalam rumah, sedang badan baginda dalam masjid, maka aku akan menyikat rambutnya. Dan apabila dia beriktikaf, baginda tidak akan memasuki rumah kecuali untuk satu keperluan. Okey, pengajaran daripada hadisnya apa dia? Satu, iktikaf hendaklah dilakukan dalam masjid yang didirikan solat jemaah, dan lagi baik yang didirikan solat Jumaat, supaya waktu Jumaat kita tak perlu keluar langsung, duduk kat situ je. Yang kedua, tidak dibenarkan keluar masjid semasa iktikaf kecuali untuk keperluan asas seperti qada hajat dan sebagainya. Yang ketiga, diharuskan menghulur keluar sebahagian badan daripada masjid semasa iktikaf. Macam Nabi lah. Di Nabi, bila Nabi ulur kepala kepada Aisyah dan Aisyah sikat rambut, pertama menunjukkan apa? Nabi jaga kebersihan, Nabi mandi. Dan kita tak tahulah, masjid Nabi tak ada bilik air. Macam mana Nabi mandi, di mana, wallahu a'lam. Yang kedua, menunjukkan Nabi boleh tak nak sikat rambut sendiri? Boleh. Apa hak
Kenapa Nabi Allah kepala untuk disikat oleh Aisyah? Apa pengajarannya? Mana hubungan kasih sayang mesra antara Nabi dan Aisyah berterusan walaupun ketika intikaf. Nabi boleh je sikat sendiri, tapi Nabi nak hubungan tu sentiasa, hubungan kasih sayang sentiasa ada. Jadi Nabi Allah kepala dan Aisyah sikat daripada rumah. Kita jangan buat macam tu sebab rumah kita dengan masjid jauh. Yang keempat, dianjurkan menjaga kebersihan diri, tempat dan persekitaran sepanjang masa. Yang kelima, harus bersentuhan suami isteri dan meminta bantuan isteri untuk keperluan diri semasa intikaf. Bukan saja-saja nak jumpa, nak bercakap, tak. Tapi bila ada keperluan. Contohlah, kita duduk masjid, nak bagi pakaian kotor ke, isteri datang ambil. Tersentuh ke, tak apa. Ataupun isteri nak hantar pakaian baru kan, tak ada masalah. Yang keenam, Islam amat menitik beratkan hubungan kasih sayang antara suami isteri. Okey. 10 hari je berpisah. Sebelum berpisah untuk tak adalah selama-lama, jumpa lagi dalam surga nanti. Kau nak pisah memang dah niat sekarang dah. Okey, ada soalan? Ada yang tanya kalau bekerja, macam mana intikaf yang baik? Kalau bekerja, macam mana nak intikaf? Saya nak tanya, kalau bekerja macam mana nak masuk syurga? Jadi untuk dunia kita sanggup buat apa saja, betul? Kadang-kadang tengah bekerja, kita nak pergi ke Jepun. Kita ambil cuti tak? Dengan satu family, 10 hari. Itu nak pergi ke Jepun. Ini nak dapat apa ni? Lailatul Qadar. Ambil lah cuti. Sebab itulah orang yang cerdik, dia plan daripada awal lagi, ambil cuti awal. Bukan cuti balik kampung, tak. Balik kampung ni, dia tak tahu balik kampung tu macam tu lah, tak ada perubahan pun. Sekali ni, kita ambil cuti untuk dapat Lailatul Qadar. Ambil cuti. Okey. Ada lagi? Tak ada. Kalau tak ada, insyaAllah kita jumpa pagi besok. Tadabbur surah Az-Zukhruf. Kemudian malam besok macam biasa, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل